Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan seterusnya, para jemaah yang insya-Allah dirahmati, diberkati dan insya-Allah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang diberi kita pada malam ni, dapat hadir solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Sementara menunggu solat fardu isyak berjemaah, mudah-mudahan kita dapat kelebihan beriktikaf dalam masjid dengan duduk sekejap dalam majlis ilmu ataupun duduk dalam majlis tazkirah ataupun majlis tausiah, insya-Allah. Di kesempatan ini saya nak baca beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah ada di kalangan kita ni dah biasa baca hadis ni, dah biasa dengar. Dia kalau dah biasa tu dia panggil pengayaan dah. Untuk kita lebih dapat beramal dengannya, insya-Allah. Hadis iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Maksud dia daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melalui, yakni menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan ke syurga dengan usahanya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat dengar, saya dapat baca, dan baca itu insya-Allah didengar oleh mereka yang soleh dan solehah. Untung saya, sebab saya dapat baca pada pelabur-pelabur besar. Yang kita nampak bisnes ni, kalau kita jual barang, orang ada duit beli. Ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca hadis ni. Di sini ni insya-Allah orang-orang yang soleh dan solehah, yang merupa pelabur. Dia pelabur ni maksud dia labur joki dia, iaitu umur dia, harta dia, masa dia untuk agama. Itu paling besar lah. Banyakkan kita ni labur masa kita untuk benda yang ada kalanya tak berapa besar. Pergi mancing tuan-tuan, lama mancing di sungai, bawa balik ikan laut. Isteri tanya, abang mancing sungai mana? Apa salah? Tak percaya ke?
Dan nak percaya macam mana awak alik ikan krisi? Mancing sungai tapi awak alik ikan laut. Dah mulalah. Rasa isteri pun rasa curiga. Takut mancing tempat lain. Tapi macam tuan-tuan ni, insyaAllah isteri tuan-tuan tak takut. Isteri tuan-tuan tak takut tuan-tuan buat benda haram. Sebab tuan-tuan ni orang-orang yang soleh. InsyaAllah, amin. Yang mereka takut tuan-tuan buat benda halal. Tuan-tuan faham kan? Takut dia. Astagfirullahaladzim. Jadi tu tuan-tuan ni. Mancing di sungai, bawa balik ikan laut. Okey lagi. Bawa balik ikan sardin pun ada. Bawa balik ikan kering pun ada. Jadi itu pelabur. Jadi malam ni insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan saya pun termasuk juga, melabur sedikit masa antara maghrib dengan isyak. Waktu ni waktu perdana tuan-tuan. Kalau berita dia panggil berita jam 8 ni berita perdana. Iklan yang masuk dalam berita jam 8 ni iklan yang mahal. Jadi bersyukurlah pada Allah. Kita diberi oleh Allah yang pertama rasa nak duduk dalam masjid. Rasa nak beribadat. Tak semua Allah Ta'ala bagi. Ada orang duit banyak tapi tak rasa nak makan dia. Duit banyak sakit. Kita duit tak berbanyak tapi roti canai banjir tuan-tuan. Contoh minta maaf ni. Jadi balik pada cerita ni, sesiapa yang melalui, yakni menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Jadi mudah-mudahan mencari ilmu di sini, saya ni baca sikit saja. Maksudnya di masjid ini alhamdulillah dibuat program. Antaranya kuliah maghrib, kuliah subuh. Jadi kita ambil kita buat persiapan, kita nak program tersebut. Itu kira menempuh. Carilah tu. Dan alhamdulillah saya tengok dalam poster ni dihadiri tuan-tuan guru kita yang bagi. Saya bukan tuan guru tuan-tuan. Saya ni ustaz kecil-kecilan saja. Tapi atas sikit daripada ustaz jadi-jadian tu je. Minta maaf lah ni. Jadi menempuh, maksud menempuh ni maknanya susah payah lah. Susah payah sikit. Saya tengok macam tuan-tuan ni, alhamdulillah lah. Susah payah zaman sekarang ni, rasa sakit lutut sikit. Duduk lama sikit, sakit lutut. Okey lah tu. Mudah-mudahan sakit lutut tu jadi saksi nanti di akhirat. Dulu masa budak main susah payah banyak cara lain. Macam student saya lah, dia kata, Ustaz, allowance tak masuk lagi Ustaz. Alhamdulillah, allowance naik RM100 pun ni. Dalam belanjawan pun ni, alhamdulillah, naik RM100. Saya kata bersyukurlah pada Allah. Jadi, apa nama ni, betul lah, belajar ni memang susah sikit. Sebab tu Imam Syafi'i kata, belajar tu dia mesti rasa sukar. Baru ada dia punya rasa tu. Zaman belajar ni memang susah. Duit tak cukup, tidur tak lena. Itu memang betul zaman belajar. Jadi kita sekarang ni bukan zaman belajar. Kita sekarang ni zaman untuk, ada kata yang mudah, untuk macam servis lah. Tuan-tuan pun dah maklum. Saya yakin tuan-tuan pun lebih tahu daripada saya. Tapi oleh kerana orang panggil, saya datang lah. Pandainya tak seberapa. Tapi iklan tu, contoh begitu, minta maaf lah ni. Jadi menempuh suatu jalan, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan ke surga. Tak ada orang tak nak pergi surga tuan-tuan. Kalau kita tanya orang mabuk pun dia nak masuk surga. Dia pergi, dia mabuk, minta maaf lah, dia mabuk. Kita tanya dia, mu ni mabuk-mabuk ni nak masuk surga ke neraka? Dia marah kita tuan-tuan. Surgalah bro. Itu mabuk tuan-tuan. Nak masuk surga. Apatah lagi orang yang insya-Allah baik seperti kita semualah, mudah-mudahan. Macam puji diri pula tak? Kita semua. Mudah-mudahan kita minta kita ni baik. Dengan usahanya tersebut, dengan susah payah ni lah. Jadi sebab itu disebut di sini antara kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Yang pertama, malaikat menjaga dan memelihara penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan biha yasna." Atau kama qala. Dan sesungguhnya malaikat merendahkan segala sayapnya
untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan perkara yang dilakukannya. Maknanya dalam istilah mudah, malaikat, ada riwayat kata malaikat mendoakan. Doa untuk orang tu mendapat rahmat, mendapat berkat dan mendapat redha Allah. Sebab tu hidup kita ni nak tiga ni. Rahmat, berkat, redha Allah. Kita nak. Mudah-mudahan kita semua ni mendapat rahmat. Rahmat ni dah arti kata mudah, kasih sayang Allah. Antara ciri-ciri rahmat Allah, kita diberi oleh Allah mudah nak beribadat. Rasa nak beribadat. Alhamdulillah tu. Ni duk rasa nak poligami je. Tak mahal lah. Kalau poligami tu pun ibadat juga. Tu. Astagfirullahalazim. Muslimah ada ke? Ada di belakang. Minta maaf lahir muslimah. Rasa nak beribadat. Alhamdulillah. Rasa nak mari sembahyang berjemaah. Rasa nak bersedekah. Rasa nak pergi haji, pergi umrah. Rasa nak apa lagi? Nak berinfak. Rasa nak baca Quran. Macam-macam ibadat. Hidup kita ni Allah Ta'ala bagi. Nabi bagi panduan. Semua benda boleh jadi ibadat. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, setiap tempat disediakan doa. Contoh, masuk bilik air ada doa. Masuk bilik air ada doa. Jadi ibadat lah tu. Apa benda yang kita buat tak jadi ibadat? Dengan syarat kita ada ilmu untuk buat ibadat. Yang pertama, bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala bagi peluang pada kita dapat beribadat. Dapat mari masjid. Alhamdulillah. Masjid kita pula selesa. Ada aircon. Tu. Jalan parking pun ada. Maknanya jalan raya pun ada. Tak adalah pergi naik bukit, turun bukit. Tu. Ada laluan, mudah nak parking, mudah, air ada. Kalau kita tengok, mudahnya. Alhamdulillah. Imam ada tempat tak ada imam tuan-tuan. Bahasa cari mak rempit jadi imam. Mak rempit tu dulu sekolah agama. Selesai sembahyang, orang puji dia. Baguslah baca anak. Itu belum ada wuduk tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Dah tak sempat nak ambil wuduk dah. Dipanggil. Itu contoh. Tak marah. Tapi bukan sini lah. Kita sini datang tak bimbang tuan-tuan. Saya datang masjid. Tak takut. Tak takut jadi imam. Sebab dah ada imam. Dulu masa saya di Sabah dulu. Saya takut. Terutamanya malam Jumaat. Takut pergi awal. Sebab takut disuruh jadi imam baca surah Sajadah. Ingat. Tapi bila jadi imam tu jadi mula lupa. Maklumlah umur 25. Tu. Malam Jumaat kan biasa lupa surah Sajadah. Tu. Astagfirullahaladzim. Haji Wahid ingat lain ni. Tu. Jadi tuan-tuan, yang pertama rahmat Allah. Allah bagi kita rasa nak beribadat. Umur macam kita ni kan, rasa nak beribadat. Rasa nak sembahyang berjemaah. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi pada kita peluang boleh beribadat. Sihat contohnya. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi pada kita kekuatan boleh buat. Tiga-tiga ni datang daripada Allah. Sebab itu apabila syaitan cuba gagalkan, nak rosakkan amalan kita dengan datangkan rasa pada kita, riak, sum'ah, ujub, bagai, ingat balik. Aku boleh buat ibadat ni dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Ta'ala yang bagi rahmat pada aku boleh buat ibadat. Allah Ta'ala yang bagi pada aku rasa nak beribadat. Masa muda mari tak datang, walaupun rumah duduk sebelah masjid. Dengar azan daripada muda, tak datang. Apabila pencet, baru datang. Alhamdulillah. Lepas tu jangan kata orang, dulu tak datang, sekarang datang. Lepas tu orang tu lama tak datang. Ingat ke dah tak ada? Ada yang kata begitu. Baru ni ada seorang orang tua tuan-tuan, dia kaki dia dipotong. Sebab kecil manis. Dua kaki dipotong. Ada orang tanya dia, "Cik, apa perasaan cik sekarang?" Sedih kata. Apa pasal sedih? Sedih kaki dipotong ke tak? Sedih dah tak boleh datang sembahyang berjemaah. Hebat orang tuan-tuan. Orang yang boleh bercakap begitu tu orang hebat. Siapa? Dia bercakap tu Allah Ta'ala bagi dia. Kaki tak ada tapi nak datang masjid untuk solat berjemaah. Kita kaki ada. Saya lah. Orang macam ni, kalau AJK masjid dengar, AJK masjid kena buat mesyuarat tergempar. Kena fikir macam mana nak ambil pakcik ni. Ataupun
suruh anak dia ke dan sebagainya. Sebab apa? Orang ni orang yang diberi oleh Allah, pemikiran dia pemikiran yang dirahmati oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi dia fikir dalam keadaan uzur macam tu, nak mari sembahyang berjemaah. Hebat lah. Kita tuan-tuan, kalau orang sakit rasa nak makan, suka tu tak? Katakan sakit, tiba-tiba dia cakap, ayah rasa nak makan nasi dagang. Tak malah tuan-tuan ni, seorang Terengganu, besok cadang nak balik, tu cerita nasi dagang tu. Astagfirullahaladzim. Jadi ada orang Negeri Sembilan ni dia cerita, Ustaz, saya sanggup pergi Terengganu Ustaz, nak makan nasi dagang asli Terengganu. Oh dahsyat tak? Saya kata berapa agak-agak habis duit tu? Dia kata murah je, RM10 je nasi dagang. Kak, betul RM10 kak, tapi transport akak nak pergi tu, duduk homestay 2 malam 300, minyak 200, 500, begitu begini, nak ada 1000 kak. Mari surau, mari masjid, berapa peruntukan bawa? Macam tu. Kita ni biasa bawa, tak bukan sini lah, tempat lain. Tu. Kerana nak memuaskan, bukan nafsu tuan-tuan, nak puaskan hajat, nak makan nasi dagang ni, sanggup pergi Terengganu. Dah bila lagi nak mari masjid, surau, nak dengar kuliah? Sebab tu atas rahmat tu. Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau syaitan datang, nak hasut kita, nak apa, kamu begini, ingat, aku boleh solat ni, Allah bagi pada aku boleh buat. Allah Ta'ala bagi peluang pada aku. Allah Ta'ala bagi kekuatan pada aku. Tutup, insyaAllah. Jangan duduk layang syaitan. Tengoklah siapa. Ataupun, orang lain tak datang, aku yang datang. Rugi datang, minta maaf. Jadi tuan-tuan, yang pertama tadi kita baca, dia kata sini, malaikat merendahkan sayap. Maksudnya malaikat mendoakanlah dengan kata mudah. Orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan perkara yang dilakukannya. Menuntut ilmu ni tuan-tuan, Nabi suruh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni wajib atas setiap orang Islam. Jadi menuntut ilmu ni dia tak ada hak masa. Ada riwayat kata daripada buayan tak sampai dia lahak. Saya pun tak berani kata itu hadis ke apa tu. Allah Alam. Jadi maksudnya tuan-tuan, macam umur macam kita ni menuntut ilmu tak sama macam budak-budak yang nak ambil SPM ni. Kita doakan agar anak-anak qaryah kita yang ambil SPM, yang nak duduki SPM diberi kemudahan oleh Allah. Dan seterusnya diberi kejayaan yang cemerlang oleh Allah SWT kepada mereka. Amin. Saya rasa macam tuan-tuan ni tak ada dah anak SPM tak? Haji ada je. Yang buat-buat ada je. Rasa tak ada dah tak? Cucu betul. Kalau cucu saya percaya je. Kalau anak, saya rasa macam nak tanya. Astagfirullahaladzim. Haji ada ke anak SPM? Tak ada, jangan ada. Saya nampak macam ramai dah tak ada cucu. Jadi kita doa kepada mereka yang ada anak lagi, yang SPM, agar mereka itu diberi kejayaan cemerlang. Amin ya Rabbal Alamin. Nak macam anak-anak kita yang SPM ni sekarang ni tak balik. Cuci depan wali ni pun tak balik. Belajar bersungguh. Kalau yang duduk rumah tu tuition 13 traffic light tuan-tuan. Tak apalah, tak salah. Itu dipanggil perjuangan tu. Jadi kita ni dengan ilmu setakat mana kita bersungguh. Dan kita tak ada exam tuan-tuan. Ke sini kuliah maghrib ada exam? Ada je? Tak ada. Sekali-sekali buat exam? Boleh? Jadi kita datang kuliah maghrib ke subuh ke, sekadar datang untuk nak cukup kredit ya tuan-tuan. Kredit hour untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan kredit tu besar tuan-tuan. Kredit hours tu besar. Minta maaf lah, kredit besar. Macam saya mengajar student saya lah. Saya kata awak jangan main-main dengan subjek saya ni. Sebab subjek saya ni subjek major. Kamu dapat B campur subjek saya, turun CGPA kamu. Saya cakap. Kok ke mana pun kena buat baik saya. Macam mana cara nak buat baik saya? Saya datang subuh tu kamu ada. Walaupun kamu hantar assignment pada saya, tapi subuh tak ada. Itu tak lengkap saya cakap. Sebab kita mengaji akidah, tapi tak rasa Tuhan ada. Susah. So itu sih. Sebab tu baru ni saya buat analogi, marah budak-budak saya, anak murid saya.
Agak-agak mana lebih soleh? Kita ke pelajar-pelajar yang belajar medik je? Kita yang belajar agama ni dengan pelajar-pelajar medik, mana lebih soleh? Soleh juga. Ustaz, saya pun kata, saya rasa lebih soleh dia orang. Sebab pula Ustaz, sebab dia habis belajar, dia kerja, dia amal. Doktor yang dia belajar dulu payah. Doktor ni mengaji payah, tuan-tuan. Lepas tu bila kerja, dia amal apa yang dia belajar. Saya kata kat pelajar kita belajar. Tapi bila kerja, ada kalanya tak ikut. Tak amal. Susah. Jadi saya nak bagi dia fikir sikit, tuan-tuan. Supaya kita ni beramal dengan apa yang kita belajar. Jadi disebut di sini, untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita ada bahagian di sini. Kita ada saham dalam hadis ni. Saham dalam program besar. Kita kalau ada saham dalam apa? Kalau kita sebut Petronas dia, rakam lah. Katakan bisnes besar di Malaysia, di dunia lah. Kita ada saham. Tak banyak, 1% je. Banyak tu. Kita ada saham dalam syarikat besar. Hebat tuan-tuan. Syarikat tu pula berpangkalan di Amerika. Hebat. Beza kalau berpangkalan di Bangladesh, contoh. Berpangkalan di UAE, di Abu Dhabi. Lain. Macam bola tak tuan-tuan? Minat pasukan apa? Liverpool, Manchester United, Arsenal tak minat. Pasukan Leeds United tak ada. Ataupun kelab apa? Kelab Bristol, contoh ada. Sebab tu minat Manchester United walaupun asyik kalah saja. Sokong juga tak, kalah-kalah pun. So, kita tanya, apa sebab minat sangat Liverpool? Saya tanya anak saya, sebab apa minat sangat Liverpool? Dia pun tak jawab, saya pun jawab. Awak tahu tak, dalam tim Liverpool tu, berapa bilion duit ada? Pemain-pemain yang ada di situ. Gaji mereka, tuan-tuan, 3 juta seminggu. Bayangkanlah. 3 juta pound sterling. Bukan 3 juta Malaysia. 7 kali 3, berapa je? 21 lah. Jadi 21 juta lah. Masya Allah. Tapi jangan bimbanglah tuan-tuan. Walaupun duit banyak pun, wallahu a'lam akan dapat bawa ke tidak. Sebab kita ni, saya teringat kata-kata almarhum Datuk Ismail Komus. Dia kata apa? Pelik aku tengok orang ni, kata dia. Duk sibuk cari benda, mati tak bawa. Kita ni tuan-tuan, hakikatnya gitulah. Sibuk ke hulu ke hilir, mati belum tentu bawa. Kata Datuk Ismail Komus. Macam orang main bola, tuan-tuan. Main bola kan, dia kejar bola sebiji tu kan, kejar, dapat beri ke orang, pasal tak? Lepas tu dia dapat awak di rumah kan. Temahlah tuan-tuan ni. Ni bukan niat saya nak mengajar tuan-tuan ni. Saya ni datang nak ambil berkat tuan-tuan je. Sebab yang ada dah ni, orang yang berkat. Jadi saya, mudah-mudahan dapat sedikit keberkatan. Dapat baca hadis ni. Takkan saya nak baca depan family store hadis. Tuan-tuan. Orang ramai depan family store baca hadis. Haji Wahid tak kenal saya kalau saya buat begitu. Contoh. Astagfirullahaladzim. Tajuk lain, ulah lain. Jadi yang kedua disebut di sini hadis Nabi SAW. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji' au kama qala. Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Ini menuntut ilmu ni banyak. Kategori yang pertama, kata tuan guru saya, penuntut ilmu full time. Full time ni tak dapat kat kita tuan-tuan. Anak-anak kita yang mengaji di universiti dapat semua. Di college, di maktab ke, ataupun yang mengaji di pondok ke, dapat. Yang pertama, di sekolah tu, full time. Yang kedua, part time. Macam ni lah Rahman tu, part time. Yang ketiga, past time. Jadi kita ni nak dapat yang pertama tu payah dah. Nak tuan-tuan beli tiket, nak pergi Mesir, nak pergi Jordan, nak pergi Arab Saudi, nak pergi Indonesia ke, nak pergi Fatani ke, nak pergi mana je? Nak pergi belajar pondok. Payah lah. Apa? Ni mari masjid balik lambat sikit pun, orang rumah telefon tanya. Tak balik lagi ke? Apatah lagi nak pergi ke Jordan. Kita mana? Jadi ambil kesempatan, sebab yang datang-datang sini pun ramai tuan-tuan guru kita yang datang dari
Mana mereka belajar banyak tu. Ambil yang part time. Jangan jadi yang past time. Past time ni dia tak nak rasa macam duduk dalam majlis ilmu ni besar. Duduk dalam majlis ilmu besar. Jadi ada orang dia kata baca pun baca bab solat je tadi. Saya minta maaf tuan-tuan, ramai orang solat minta maaf tak? Ada orang dia angkat takbir pun tak bunyi. Takbiratul ihram ni kena bunyi. Tapi jangan kuat sangat melebihi tu imam. Nanti tu imam kata ada orang nak cabar aku ni, tak ada itu. Takbiratul ihram tu paling tidak bunyi dengar di telinga sendiri. Allahu Akbar. Itu. Takbir intiqalat tu tak apalah. Rukun qauli kena bunyi, kena dengar di telinga sendiri. Apa dia rukun qauli? Bacaan Al-Fatihah. Kena dengar. Ni ada orang sembahyang macam Mr. Bean. Ya. Rukun qauli apa dia? Rukun qalbi. Tahu dah? Rukun fi'li. Rukun qalbi kena bunyi. Rukun qauli kena bunyi. Tahiyat akhir, salam, assalamualaikum. Kena bunyi, paling tidak dengar telinga sendiri. Jangan satu masjid dengar. Dengar telinga sendiri dengar. Berkaitan dengan angkat tangan. Saya kalau dengan student saya selalu tegur. Angkat tangan dalam sembahyang ni ada 4 tempat je tuan-tuan. Yang pertama, masa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Boleh angkat tangan. Yang kedua, masa nak rukuk. Allahu Akbar, nak rukuk. 2. Yang ketiga, Sami Allahu liman hamidah. 3 kan? Yang keempat, waktu naik daripada tahiyat awal. Ini 4 tempat yang Nabi buat dalam sembahyang dan ia menjadi sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau dikatakan Ibnu Abbas ke Ibnu Umar, kalau dia nampak orang depan dia tak angkat takbir ni pada 4 tempat ni, 3 tempat ke, sebab dia kalung batu orang tu. Dia ambil batu, dia pelekong je. Sebab tak buat sunnah Nabi. Sunnah Nabi kalau kita boleh buat dalam solat, besar. Itu tujuan ni. Tapi bukan sini, tempat lain. Ada sebab apa? Sebab tak ramai yang mengaji tuan-tuan. Tak ramai yang mengaji. Sebab apa? Sebab kita ni ada kalanya, saya takut seperti mana tuan guru saya kata. Dia kata, mu ni nak tahu mu ni sombong ke tidak? Dia kata ke kami. Mu boleh duduk tak dalam kuliah orang? Dia kata ke saya, kami ya. Mu boleh duduk dalam kuliah orang. Tapi itu maksud saya, dia kata je, mu boleh duduk tak dalam majlis ilmu, maksud kita. Kau senang tuan-tuan. Saya duduk fikir, Allah. Sebab tu tuan guru kami, budak tabligh baca kitab hadis Fadail Ammar. Budak tu baru habis SPM, tak dapat result lagi. Dia duduk cokoh, tahu tak cokoh? Cokoh ni orang Terengganu kata cokoh. Saya pun lama tak cakap Terengganu. Saya kena betulkan balik lah. Sebab esok saya balik Terengganu, kok ada orang minta buat kuliah. Saya tak boleh guna ayat Negeri Sembilan. Walaupun itu hari biasa juga, saya guna macam orang Negeri Sembilan. Orang kata lama mu duduk Negeri Sembilan. Dah lama dah. Berhandam, padahal salah je. Cakap pantas saya kalau dengar dia orang Negeri Sembilan, dia gelak. Tapi orang Terengganu, anda kau cakap Negeri Sembilan. Saya kata, tengoklah siapa. Padahal salah. Jadi kalau saya balik Terengganu, kuliah, saya kena cakap Terengganu lah. Kalau tidak, takut tak faham. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, Tok guru saya ni duduk cokoh, duduk depan. Budak tu baca hadis. Budak tu pula baca hadis tu, baca mafhum je. Tak baca. Lepas tu kita pun guru. Budak tu baru habis SPM. Tak kisah dia tu. Bukan soal dia habis SPM, tak habis SPM. Soalnya apa yang dia baca tu. Yang dia baca tu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu aku duduk. Kalau kita kira orang baca, tak duduk kita. Itu hebat dia. Dia dengar tu, ya Allah. Hebat dia. Sebab dia pandai. Macam ginilah. Budak umur 5 tahun beri duit kepada kita 100. Kita ambil tak? Kita tak ambil. Budak beri, tak ambil. Kalau orang tua beri, baru ambil. Saya kalau budak beri 100, saya ambil. Kalau orang tua beri RM1, saya tak ambil. Tentu itu. Sebab banyak 100 tadi. Astaghfirullahaladzim. Mata duit hitam betul ustaz ni. Sebab tu saya, kalau orang nak jemput saya kuliah, saya tanya je. Berapa? Berapa tu bukan berapa ringgit, berapa orang nak dengar. Sebab malam tadi saya kuliah di satu tempat, dalam
500 orang je. Penduduk situ lah je. Yang hadir 20 orang je. Yang hadir 20 orang je. Dan satu tempat tu saya kuliah sampai keluar melimpah. Sebab dia duduk luar. Astagfirullahaladzim. Tapi bukan sini, tempat lain. Ustaz ni macam mengata orang je ni. Ada ke orang dia kata ustaz mengajar, mari mengajar. Masjid dia kata ke orang. Nabi tu takkan nak kata ke ayam tu ke? Kata ke orang lah. Tu minta maaf kan. Jadi seterusnya disebut di sini sesiapa yang keluar maka dia keluar untuk menuntut ilmu. Jadi datang ke masjid sambil datang niat nak sembahyang berjemaah, datang juga sekiranya ada tazkirah aku nak duduk dengar. Maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Allahu Rabbi. Itu sebab besarnya fadilat. Seterusnya disebut di sini penuntut ilmu termasuk dalam golongan yang selamat daripada laknat Allah di muka bumi. Disebut dalam hadis ni, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman aw muta'allima. Dunia ini adalah dilaknat. Dilaknat apa yang laknat ni maksud dunia ni tempat orang banyak lupa pada Allah. Dunia ni lara. Banyak program lara kita ni. Lara. Dilaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali berzikir kepada Allah. Zikir ni ingat pada Allah. Zikir ni maksudnya ingat. Kita tengok benda, kita ingat pada Allah. Okay lah. Tapi ingat dengan ilmu lah. Tengok bukit, bukan wow saja. Wow, bukan begitu. Sebut zikir, subhanallah. Ada 4 zikir yang Allah Ta'ala suka. Hamba dia sebut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimah yang disebut dalam hadis yang sahih. Allah Ta'ala suka Nabi, Allah Ta'ala suka hamba dia sebut. Dan Nabi suka sebut 4 kalimah ni. Lebih Nabi kata aku suka daripada perkara yang terkena cahaya matahari. Dan pernah satu ketika seorang sahabat berzikir seperti itu. Nabi paling cari siapa sahabat tu. Kedapatan Nabi senyum pada sahabat tu, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, senyuman Nabi. Allahu akbar kabira. Mana Nabi suka sahabat itu berzikir seperti itu. Berzikir di sini juga maksudnya majlis ilmu jugalah. Dan apa yang menurut kehendaknya. Orang alim atau orang yang belajar. Dunia ni laknat, dilaknat apa yang dilaknat kecuali berzikir kepada Allah dan apa yang menurut kehendaknya. Yang ni patuh perintah Allah. Dan orang alim ni mana orang yang tahu. Lepas tu kita nak jadi alim. Kita nak buat ibadat, kita tahu. Sebab tu penting jadi orang alim. Saya yakin tuan-tuan semua ni termasuk dalam orang-orang yang alim. Dan yang ketiga, yang keempat, orang yang belajar. Orang belajar ni dimaafkan. Untungnya orang belajar ni, kalau dia buat silap, dimaafkan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, menuntut ilmu lebih baik daripada mendirikan 100 rakaat solat sunat. Rasulullah SAW bersabda, Ya Abazar, la'an ta'udwa nata'allamu baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Zar, sesungguhnya berpagi-pagi kamu belajar satu bab daripada ilmu. Lebih baik bagi kamu daripada solat 100 rakaat, yakni solat sunat. Mana berpagi-pagi ni, ada yang kata mudah agak, orang yang belajar full time lah. Ataupun kalau tak full time pun, kita belajar ni biar ada kitab. So itu say lah ni. Saya yang datang sekali-sekali ni, mana biar kita follow tuan guru kita yang mengajar tu, biar dia bawa kitab, kita pun follow kitab dia tu. InsyaAllah lah. Ni biasanya banyak tempat bukan sini. Tok guru bawa kitab. Mad'u tak ada kitab. Bukan sini lah, tempat lain kalau tu minta maaf lah. Lepas tu kita biar follow. Banyak kitab. Kitab ni kalau tak boleh Arab, Rumi. Tak boleh Rumi, Jawi. Biar kita ada. Mana di rumah kita tu ada 5 buah kitab. Ni 7 buah kitab. Orang tanya kitab apa tu Ji? Ni kitab di surau masjid. Contoh. Ni duk simpan kerih tuan-tuan. Letak kerih di dinding. Tu kan tu. Mana kerih ke apa ke, itu contoh.
Ada orang sifat pelana usul. Tak apalah, tak salah. Jadi kita nak biar kita ni ada belajar satu bab daripada ilmu. Lebih baik bagi kamu daripada solat sunat 100 rakaat. Solat sunat 100 rakaat ni lama tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang mencintai majlis ilmu. Dan tempat kita ni alhamdulillah tiap-tiap malam ada. Ni tiap-tiap malam tak? Mana 7 malam subuh Sabtu Ahad. Oh alim tuan-tuan. Ya Allah. Kena bayar jurang tak je? Tak ada jurang tak? Mana free betul pendidikan percuma. Alhamdulillah. Tak ada exam kan? Tak ada exam. Mana 7 paper ambil, tak ada exam. 7 plus 2, 9 paper. Oh. Mana semua pelajar cemerlang. Astagfirullahaladzim. Jadi sebagai kesimpulan akhirnya tuan-tuan, apa yang kita baca pada malam ni, kita minta Allah Ta'ala bagi pada kita kekuatan untuk beramal. Sebab apa? Sunnah Nabi ni ada pada 3. Yang pertama sunnah pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah pada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sunnah pada cara fikir, cara Nabi urus. Sebab tu umur macam kita ni, saya minta maaf, kita nak letak mana diri kita. Tu kena fikir, nak letak mana. Minta maaf ni, kalau orang puji saya, baguslah ustaz selalu datang masjid, tak payah puji. Memang patut ustaz datang. Kalau ustaz tak datang, saya lah lama tak nampak ustaz. Gimana? Macam tuan-tuan umur 60, 55 ke atas, 40 lah, dah suka mari masjid surau, orang puji, memang patut mari dah. Lepas tu kalau misalnya mari perasaan tadi tu, mari tuan-tuan, penyakit ni macam sesengah kok, penyakit hati, mari batuk tu, mari perasaan rasa bagusnya aku, orang lain tak mari, aku mari. Ingat pada 3 tadi tu. Aku boleh buat ni dengan rahmat Allah. Aku boleh buat ni dengan peluang yang diberi oleh Allah. Aku boleh buat ni dengan kekuatan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia nak rosakkan kita. Yang pertama, jangan buat. Yang kedua, apabila kita buat, dia nak rosakkan kita dengan jalan lain pula. Dan sebab itu kata Abu Lais As-Samarqandi, ingat apabila mu buat ibadat, ingat pada 3 tadi tu. Allah Ta'ala bagi rasa nak buat, rahmat Allah. Allah Ta'ala bagi peluang boleh buat. Peluang ni hidup lagi tuan-tuan. Kalau mati tak boleh buat dah. Kalau mati boleh buat tuan-tuan, malam ni penuh. Tuan-tuan mari lambat macam saya ni, tak boleh masuk tuan-tuan. Kalau orang mati boleh mari tuan-tuan, penuh masjid surau. Cuma tuan-tuan jangan bimbang tak payah buat jamuan sebab dia tak makan. Kalau orang mati boleh balik lah. Cuma orang mati ni sekali-sekali anak beranak dia hantar nama untuk buat tahlil. Tapi yang geram tu, dia hantar nama saja, dia tak mari. Berat betul. Marilah juga. Tu contoh. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala yang bagi pada kita kekuatan. Jadi apabila kita sedar 3 ni, kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan amalan kita selamat daripada sebarang perkara yang boleh merosakkan. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, saya minta maaf. Banyak-banyak mungkin ada bahasa yang kurang baik saya gunakan ataupun sebut. Jadi saya minta maaf tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala ampun dosa ahli keluarga kita, dua ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Allah Ta'ala ampun dosa ahli-ahli qaryah kita. Allah Ta'ala sihatkan mereka yang sedang sakit dari kalangan kita. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala beri kebaikan kepada negeri kita dan juga negara kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.